Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita digemparkan sebelum ini dengan beberapa keputusan semasa pilihan raya umum ke-15 tahun lepas pada November, pada 19 November kalau saya tak silap. Kita digemparkan setelah keputusan pilihan raya umum ke-15 diumumkan. Akhirnya ada beberapa parlimen yang kononnya tidak sah kemenangannya lah, ada petition difilekan lah. Jadi yang terkini tuan-tuan dan puan semua, ini pasti jadi kejutan besar kepada seluruh Perikatan Nasional ataupun mungkin menjadi berita buruk kepada seluruh kepimpinan Perikatan Nasional, Bersatu dan juga PAS sendiri, disebabkan Bersatu dan PAS adalah parti ataupun anggota komponen di dalam gabungan Parti Perikatan Nasional. Dalam satu keputusan mahkamah ini pasti menggemparkan Presiden Hadi Awang, Presiden PAS sendiri, dan juga Presiden Bersatu yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN. Dalam satu artikel dari biharian.com, Mahkamah Persekutuan perintah petition pilihan raya Masjid Tanah Kemaman dibicarakan. Nah, adakah ini akan menyebabkan kerusi di Masjid Tanah dan juga di Kemaman? Kalau saya tak silap, kerusi Parlimen Masjid Tanah adalah Mas Ermiyati dari Bersatu, dan juga Kemaman pula, ahli Parlimen Kemaman adalah dari PAS sendiri. Nah, kedua-duanya adalah daripada Perikatan Nasional. Dalam artikel ini, Mahkamah Persekutuan memerintahkan dua petition pilihan raya yang difilekan untuk mencabar keputusan PRU 15 bagi Parlimen Masjid Tanah dan Kemaman dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan penuh. Panel 3 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat membenarkan rayuan yang dikemuka oleh calon Barisan Nasional dan pengundi dari Parlimen Kemaman supaya mahkamah mendengar perbicaraan penuh petition berkenaan. Tengku Maimun yang mengetuai panel terdiri daripada Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Hasna Muhammad Hashim dan Datuk Nordin Hassan mendengar kedua-dua rayuan itu. Petition pilihan raya yang difilekan calon BN bagi Parlimen Masjid Tanah, Abdul Hakim Abdul Wahid dan pengundi Parlimen Kemaman, Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil, masing-masing dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya Melaka dan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 7 Februari dan 12 Februari lalu. Selepas mahkamah menerima bantahan awal yang dikemuka oleh responden dalam kedua-dua kes itu, Abdul Hakim merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya itu yang membatalkan petition pilihan rayanya untuk membatalkan kemenangan Ketua Bersatu Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin pada pilihan raya umum ke-15 bagi kawasan Parlimen Masjid Tanah. Sementara itu, Wan Muhammad Hisham merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang membatalkan petition pilihan rayanya untuk membatalkan keputusan pilihan raya bagi kawasan Parlimen Kemaman yang dimenangi oleh Sheikh alias Hamid daripada PAS. Dalam keputusan mahkamah, Tengku Maimun berkata, pleading dalam petition pilihan raya bagi kedua-dua kes mencukupi. Mahkamah menetapkan 5 Mei untuk sebutan bagi petition pilihan raya Abdul Hakim di Mahkamah Pilihan Raya di Melaka dan 8 Mei untuk sebutan petition pilihan raya Wan Muhammad Hisham di Mahkamah Pilihan Raya di Terengganu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, ini pasti satu lagi keputusan yang amat mengejutkan. Adakah dengan ini dua kerusi Perikatan Nasional berisiko untuk dikosongkan dan kemenangan ditarik balik, yaitu di Parlimen Masjid Tanah dari ahli parlimen ataupun calon dari Bersatu,
dan juga ahli parlimen dari Kemaman, itu calon parlimen dari PAS sendiri. Jadi kedua-duanya adalah dari Perikatan Nasional. Adakah ini akan berisiko kedua-duanya akan hilang kerusi ataupun sebaliknya? Jadi, tonton dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih lanjut. Info paduh, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita digemparkan sekali lagi oleh satu lagi pendedahan dari SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Kita tahu sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah menjadi Perdana Menteri, akhirnya kita dapat melihat kerja dari SPRM yang begitu agresif, begitu aktif buat pendedahan, buat penangkapan. Nah, yang mengejutkan sebelum ini juga bukan calang-calang orang yang ditangkap, yaitu Presiden Bersatu sendiri, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang akhirnya telah berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Bukan itu saja, Muhammad Saiful Wadan juga telah didakwa menerima dan meminta rasuah. Begitu juga Presiden Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin. Jadi banyak saja tangkapan yang kita dengarlah. Hari ini tuan-tuan dan bapak semua, satu lagi pendedahan baru yang pasti membuat ramai panas telinga mendengar pendedahan ini. Dalam satu artikel dari hmetro.com.my, seorang lagi individu yang ditahan disebabkan rasuah. Nah, ini pasti menimbulkan kekecewaan kepada ramai orang, terutamanya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepada Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kita dapat lihat beliau memang bersungguh-sungguh ingin membanteras rasuah di Malaysia. Nah, di dalam satu artikel, guru besar ditahan rasuah. Seorang guru besar ditahan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, selepas disyaki meminta dan menerima wang rasuah lebih RM10.000 tahun lalu. Suspek lelaki yang berusia 56 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Cawangan Kluang kira-kira 10.30 pagi tadi selepas hadir bagi memberikan keterangan. Artikel ini diterbitkan ataupun disiarkan pada 2 Mei. Nah, bagi saya ini pasti satu lagi tangkapan yang mengejutkan ramai, dan pasti satu tangkapan yang mampu menjadikan ini sebagai pengajaran kepada ramai orang. Mungkin RM10.000 itu terlihat sedikit, namun asal namanya rasuah tetap rasuah. Nah, kepada mungkin ada beberapa ahli politik, pemimpin politik yang mungkin terpalit dengan rasuah hari ini pasti satu lagi kejutan besar, di mana sedangkan rasuah RM10.000 pun boleh ditahan, ini kan pula rasuah yang berjuta-juta ataupun mungkin berbilion-bilion. Dalam artikel ini difahamkan, suspek disyaki meminta dan menerima wang rasuah daripada seorang pengusaha kantin dari sekolah tempatnya bertugas sebagai dorongan untuk memudahkan urusan tuntutan RMT ataupun rancangan makanan tambahan yang dilaksanakan sepanjang tahun lalu. Pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi alias, ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit. Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Katanya suspek kemudian dilepaskan dengan jaminan SPRM. Nah, tuan-tuan dan puan semua, ini pasti satu lagi pendedahan SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Ini juga bagi saya pasti mengecewakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kita dapat lihat memang beliau amat-amat membenci rasuah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.